وعلى آله وصحبه. Baru ni di bawah tajuk apa? Babun fil rajul yaqulu limra'atihi ya ukhti. Situ. Jadi di akhirnya ada beberapa hadis berkenaan dengan khulu'. 2-3 hadis berkenaan dengan dua hadis berkenaan dengan khulu'. Ana telah cerita dah baru ni bahawa ni dalam setengah-setengah nuskhahnya dia terletak di dalam bab khulu' selepas daripada bab zihar. Ni selepas daripada ni dalam 2-3 lah babun fi zihar. Zihar. Lepas zihar tu baru khulu'. Jadi dalam setengah-setengah nuskhah kitab Abu Dawud ini, hak dua ni, hadis hak dua ni, hak kita tak baca lagi baru ni, dia duduk di bawah bab khulu'. Nampaknya hak tu lebih sesuai. Sebab kalau kita baca sini, dia akan ada bab khulu' pula, jadi putus kaitan. Dan bab ni, khulu' ni tidak sesuai dengan bab seseorang itu mengucapkan kepada isterinya ya ukhti itu. Tak ada kena-mengena di situ. Tak ada kena-mengena. Jadi nampaknya hak lebih molek kita baca babun fi zihar dululah. Itu maksud. Babun fi zihar, iaitu 2-3 muka surat selepas 2 muka surat dua lah selepas daripada kita berhenti baru ni. Nanti apabila masuk bab khulu', di akhirnya kita akan balik semula, patah balik. Tengok semula. Babun fi zihar. Ini bab tentang zihar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar daripada Salamah bin Sakhr. Kata Ibn al-Ala, Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Kata Ibn al-Ala, datang tu sikit, Alqamah bin Ayyash. Alqamah bin Ayyash daripada Sulaiman bin Yasar daripada Salamah bin Sakhr. Kata Ibn al-Ala al-Bayadi. Tak apa, kita baca dulu. Katanya, saya seorang yang usibu minan nisa ma la yusibu ghairi. Mana dengan isteri saya ni tak serupa dengan orang lain lah. Dari segi maknanya apa ni, kuat bersetubuh. Jadi persetubuhan saya dengan isteri saya ni pelik pada orang. Tak serupa dengan orang lain saya ni. Dia kata, bila masuk bulan Ramadan, saya takut. Saya takut saya melakukan sesuatu terhadap isteri saya yang membuatkan saya terus sampai ke pagi. Sampai ke pagi dan masuk waktu subuh. Sampai ke pagi. Dan mengakibatkan tidak baiklah kepada saya. Kerana itu saya melakukan zihar terhadapnya sehingga habis bulan Ramadan. Tiba-tiba pernah ketika dia sedang berkhidmat kepada saya pada suatu malam, terdedah sesuatu sebahagian daripada anggotanya kepada saya. Selok kau, kita kata terbuka kau. Falam albath an nazautu alaiha. Apalagi tekas lalu saya kepadanya. Saya terus menerkamnya. Bila pagi saya keluar dari rumah menemui
kaum saya. Saya cerita perkara itu kepada mereka. Saya kata, mari kita pakat pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi dengan aku, kata dia. Mereka kata, tak sih. Tak sih. Mana boleh, demi Allah kita tak segi. Saya pun pergi setara lah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rayak ke dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, anta bidzak ya Salamah, kau buat gitu hai Salamah? Salamah jawab, saya kata, ya, saya buat gitu, saya buat gitu. Dua kali dia jawab, wahai Rasulullah, dan saya akan sabar menghadapi hukuman Allah. Hukumlah saya mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu merdekakan satu tengkuk. Satu raqabah tu sama mana dia tengkuk, maksudnya hamba, seorang hamba. Min bab itlaqil juz wa iradatil kull. Dalam ilmu balaghah dia panggil, sebutkan sebahagian tapi maksudnya semua. Sebut tengkuk tapi maksudnya semua, seorang saja. Saya kata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, saya tidak ada hamba, saya tidak ada tekuk, kata dia, selain daripada hak ni. Tekuk saya sendiri ada, hak lain tak ada. Saya tak ada tekuk, kata dia, kecuali hak ni. Maksudnya dia sendiri. Dan saya tepuk ni belakang tekuk ni, saya depan dia begitu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Qala, kata dia, kan saya jadi gini ni pun sebab puasa lah ni. Gitulah kalau kita terjemah bahasa kita. Saya ni jadi gini ni tak ada sebab lain, sebab puasa lah ni. Apa yang telah saya alami itu tidak kerana lain, kerana puasa lah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau begitu kamu bagi makan 1 wasak tamar di antara kepada 60 orang miskin, beri makan. Dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, kami bermalam dalam keadaan lapar, wahai Rasulullah. Dalam keadaan lapar, kosong, perut kosong, kami bermalam dalam keadaan perut kosong, tak ada makanan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau lagu tu kamu pergilah kepada penjaga harta benda sedekah zakat Bani Zuraid, biar dia bagikan kepadamu sebanyak yang dikehendaki, dan kamu bagi makanlah kepada 60 orang miskin 1 wasak tamar, dan hak baki lagi, kalau ada lebih lagi kamu makanlah dengan anak isteri kamu makan. Saya pun balik semula berjumpa dengan kaum saya. Saya kata, saya dapati pada kamu ada kesempitan dan sangka buruk, kata dia. Dan saya dapati keluasan dan sangka baik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa, kata dia, muspik fikiran, dan suka buruk. Aku pergi jumpa dengan Nabi, tak ada apa-apa pun dia, molek pun, luah pula tu terbuka. Dia suruh saya mendapat sedekah kamu. Ibnul Ala menambahkan, kata Ibnu Idris, Bayadah itu adalah satu pecahan Bani Zuraid, satu pecahan kabilah Bani Zuraid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam daripada Khuwailah binti Malik bin Tha'labah, katanya, suami saya telah melakukan zihar terhadap saya. Suami saya Aus bin As-Samit telah melakukan zihar terhadap saya.
Saya pun pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu hal saya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbantah dengan saya, berjawab-jawab cakap dengan saya berhubung dengan perkara ni. Dia kata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tu kan sepupu kamu, suami kamu tu. Tak lama kemudian turunlah ayat Quran, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang berbalas-balas cakap dengan kamu berhubung dengan suaminya hingga kepada fardu, yakni hingga kepada ketentuan Allah berhubung dengan kafarah zihar itu. Maka Nabi SAW bersabda, dia kena merdekakan seorang hamba. Kata Khuwailah, dia tak dapat. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khuwailah, ya Rasulullah, dia tu orang tua dah. Dia tak cekap, tak mampu dia nak berpuasa selama tu. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu biarlah dia bagi makan kepada 60 orang miskin. Kata Khuwailah, tak ada gapo pun dengan dia untuk nak bui kau orang miskin tu. Tidak ada apa pada dia. Cerita Khuwailah ni, dia kata tiba-tiba pada waktu tu juga dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu arak tamar, buah tamar, buat mari. Satu bekah buah tamar, satu bekah besarlah. Saya pun kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan tolong dia lah mengeluarkan satu arak lagi. Hak baki lagi tu, hak tak cukup tu saya tolong dia lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bagus benarlah begitu kan. Molek benarlah kalau lagu tu, pergilah. Mu bagi makanlah dengan buah tamar ni, bagi makan kepada 60 orang miskin, dan kembalilah semula kepada sepupumu itu, suamimu tu mana, sepupumu itu. Kata perawi, satu arak ialah 60 gantang. Satu arak 60 gantang. Jadi 60 orang miskin segatas-gatas orang, kira-kiranya. Abu Daud berkata, hadza, perbuatan dia ni, perbuatan isteri dia ni nak bagi hak separuh lagi, hak tak cukup tu, dia kafarah, dia bagi sebagai kafarah untuk suami dia tu, min ghairi an tastamirahu, tanpa tanya dia dulu, tanpa tanya pun suami, tanpa minta izin suami dia dulu, dia sendiri je buat. Yang ni si isteri saja. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Ishaq dengan sanad yang sebelum ni juga, sama seperti itu juga makna hadisnya. Cuma dalam riwayat ini dia menyebutkan arak satu bekas yang dapat muat 30 gantang sahaja, bukan 60 gantang seperti yang tersebut sebelum ini. Kata Abu Daud, yang ini lebih sahih, lebih benar daripada hadis Yahya bin Adam yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, katanya maksudnya arak itu ialah satu zambil, satu bekah yang dapat memuat 15 gantang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar, cerita tadi. Kata dia, maka dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikannya kepadanya, buah tamar tu kepada dia. Hampir-hampir buah tamar itu sebanyak 15 gantang. Dan Nabi SAW kata, tasaddaq bihadha, kamu bersedekahlah guna buah tamar ni. Dia kata, wahai Rasulullah,
kepada orang yang lebih miskin daripada saya dan ahli keluarga saya kah? Maknanya tak ada. Saya sesak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu makanlah kamu sendiri dengan anak-anakmu kalau macam tu. Seterusnya riwayat daripada Aus, iaitu saudara Ubadah bin As-Samit, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya 15 gantan syair yang dibali untuk diberi sebagai makanan kepada 60 orang miskin. Kata Abu Daud, Atha tidak sempat dengan Aus. Aus ini adalah ahli Badar yang lama dah mati sebelum daripada masa siapa dia ni? Atha tu. Jadi hadis ini mursal. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah. Dia kata Jamilah adalah isteri kepada Aus bin As-Samit, wa kana rajulan bihi lamam. Dia ni seorang yang bermasalah. Masalah mental. Bermasalah mental dia. Apabila dalam keadaan teruk, mental dia tu, dia akan melakukan zihar terhadap isterinya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan, berhubung dengan dia lah, berkait dengan peristiwa dia lah, tentang kafarah zihar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah, sama seperti riwayat yang sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Ikrimah, bahawa ada seorang lelaki telah melakukan zihar terhadap isterinya, kemudian dia menyetubuhinya sebelum membayar kafarah. Dia pun pergi bertemu dengan Nabi SAW dan menceritakan kepada baginda. Maka Nabi SAW kata, apakah yang mendorong kau melakukan begitu? Apa yang buat gitunya? Dia kata, saya nampak putih betisnya di bawah cahaya bulan, kata dia. Kata Rasulullah SAW, jangan jauhilah diri kamu daripada dia, jangan duduk sekali sebelum engkau bayar kafarah kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, sama seperti makna riwayat yang tersebut sebelum ini. Tapi dalam riwayat ini tidak ada sebut cerita tentang betis. Yang ni nampak betis pada malam di bawah cahaya bulan, tak ada. Lepas tu dua lagi riwayat tu support tu juga. Jadi Imam Abu Daud nak ceritanya, kebanyakan riwayat Ikrimah itu mursal, tanpa ada menyebutkan Ibnu Abbas. Hanya ada satu saja riwayat yang ada sebut Ibnu Abbas, yang ini riwayat musnadnya berhubung dengan perkara ini. Itu saja. Kita tengok semula. Ini bab tentang zihar. Zihar ni bergapo dulu. Zihar ni bergapo. Jadi hukum zihar ni ada ke tak ada dalam Quran? Kalau ada dalam hadis saja? Jawabnya ada. Tadi kan kita baca dah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarakuma, tu ada di situ. Baik, sekarang ni ada di sini Quran pasal panjang ayat tu kan. Kita tengok sini. Kita tengok dalam Quran ini ceritanya. Ni panjanglah ayatnya, berkenaan dengan zihar lah. Daripada awal lagi start surah Mujadilah. Mujadilah makna perempuan yang berbalas-balas cakap, yang menjawablah, bersoal jawab dengan Nabi SAW. Perempuan yang bersoal jawab tadi ada dalam riwayat tadi. Daripada ayatnya tak banyak, tapi ayat tu panjang, 4 ayat saja.
Jadi ini kita bacalah, baca ayat ni, lepas tu tengok terjemah dia sekali lalu. Sekali lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Itu ayatnya. Apa ayat? Tak apalah, kita baca terjemahan. Ada terjemahan sekali. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan, ini Indonesia ni pasal ni, terjemahan ni, yang mengajukan gugatan kepadamu, kata dia. Gugatan, kita pun tak apa faham juga, mengajukan persoalan lah kepada kamu. Kamu tu maksudnya Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini berdasarkan tafsiran ni lah, tak apa, untuk mudah, sekali lalu. Berdasarkan terjemahan ni lah. Nak sepenuh tu kena banding-banding pula, panjang cerita, sekali lalu saja. Orang-orang di antara kamu yang menzihar isterinya, dia buat dalam bracket, menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal isteri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayat yang ketiganya, dan mereka yang menzihar, melakukan zihar terhadap isterinya, boleh, kedua-dua itu boleh, menzihar isterinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka dalam bracketnya, mereka diwajibkan, sekarang itu dalam bracket, memerdekakan seorang budak. Budak ni Indonesia hamba lah, hamba, sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi itulah beberapa ayat tentang zihar. 4 ayat, tapi panjang. Itulah asasnya di dalam Al-Quran. Tak apa. Jadi sini zihar ni asal dia seseorang tu kata, anti alayya ka zahri ummi, mu bagiku seperti belakang ibuku. Zihar-zihar ni semasa jahiliyah adalah salah satu bentuk perceraian juga. Itulah diamalkan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah cara nak cerai hanya ada 3. Satu, perceraian biasa seperti learn ni lah. Yang kedua, melalui zihar. Dia kata lagu tu lah, dia nak cerai, dia kata lagu tu. Yang ketiganya melalui ilak, orang panggil. Ilak ni bersumpah tak sah menyetubuhi isteri dia selama 4 bulan ataupun lebih. Sekurang-kurangnya 4 bulan. Hak tu dalam Quran pun ada sebut juga, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Dia ada
di tempat lain berkenaan dengan ilah. Jadi Islam ni bila Nabi SAW mari, dia hapuskan dua bentuk tadi sebagai bentuk cerah. Cerah adanya tolak lah, saja ada. Tetapi kalau diniat, kalau ada niat pada ketika zihar itu, memang jatuh cerah, jadi tolak juga. Tapi tidak jatuh tidak kira sebagai tolak selalu. Mana kena pastikan dulu lagu mana dia maksud tu. Lagu mana dia maksud tu. Jadi adakah dia maksudkan belakang isteri dia tu sebelah belakang ibu dia saja nak oyak serupa, atau kaki dia betih, dia tu serupa dengan betih ibu dia nak oyak serupa gitu saja, jadi zihar selalu, jadi jatuh tolak selalu. Kalau lagu mana, apa maksud dia ni? Itulah yang kena fahamnya. Itu kena faham. Atau dia ni apa maksud sebenarnya dilarang melakukan zihar ini? Apa maksud sebenar? Adakah tak sebui meneruskan amalan jahiliah dulu, yang ni cerah dengan cara lagu tu? Atau selain daripada tu dia ada maksud lain lagi? Sebelum pada ni anda sudah royak dah sikit sebanyak, iaitu selain daripada hak-hak lain tu tak sebui ikut cara jahiliah, nak menghapuskan cara jahiliah, menghentikan cara jahiliah tu, Islam juga nak ajar kita biar jangan terlitah terhadap mahram kita ni serupa dengan bini kita. Jangan buat seperti lagu tu. Tapi kalau kita tak ada terlitah apa-apa ni, dari segi adab lah nak mengajar ni, takut terbawa-bawa. Jadi kalau kata leher kamu serupa dengan leher adik saya kau, kakak saya kau, siapa kau, hak mahram lah dengan seseorang, takutnya mari terlitah, syaitan mari goda dia. Dah kalau serupa mana bolehlah juga buat support isteri. Takut pergi situ, jadi dia nak sekat dulu lagi. Jangan guna lagu tu. Tapi kalau seseorang sepakata dah lah baru ni, kalau seseorang tu kata gitu semata-mata dia nak menyerupakan dari segi zahir saja, dia tak nak terlitah pun. Bahkan dalam masyarakat kita ni tak tahu dia cerita zihar-zihar ni, sebab dia ni bermula daripada zaman jahiliah Arab dulu. Dalam masyarakat kita tak ada hak ni. Jadi mungkin sekali makna tak ada terlitah pun bila orang kata gitu musuh, tak ada terlitah gapo-gapo. Cumanya Aspa kata tadi lah, molek kita jangan sebut lah. Kalau sebut pun dengan berhati-hati, dengan beringat. Kalau orang tu dia faham cara jahiliah, boleh jadi cara dia nak cerai gitu, dia guna lagu tu, boleh jatuh talak. Ataupun kalau dia tidak kata gitu pun, tidak maksud gitu, dia semata-mata zihar kata gitu, tak boleh, kena kafarah, kena bayar kafarah. Kafarahnya sebab tadi lah berat, kena bayar kafarah. Supaya apa? Supaya orang tak main benda lagu tu. Tak main tu kerana beberapa perkara tadi lah. Satunya nak menghapuskan cara jahiliah, bukan cara lagu tu, cara kita nak cerai bini kita. Yang kedua, lama-lama kan mari syaitan tu goda kita. Padahal maksud dia hak sebenarnya dia nak kata mu seperti belakang ibuku. Maksudnya seperti mana belakang ibuku tu haram kepadaku, aku tak boleh setubuhi, dia mahram aku, mu pun jadi serupa mahram aku, tak boleh aku nak setubuhi lah. Jadi kalau mu mahram aku, adik-adik kita, mak kita, boleh nikah, kita nikah? Tak boleh kan? Jadi mu pun aku tak boleh nikah lah. Tak boleh nikah. Nikah tu salah satu maksud yang besar dia nya setubuh. Jadi mana mu tak, aku tak boleh setubuhi kamu dah lah. Mak apa tak boleh setubuhinya kalau dia bini? Dia tidak anggap sebagai bini dah lah. Dia anggap sebagai adik-adik dia, kau mak dia, kau, maknanya haram buat selama-lama. Hak tu hak sebenarnya dilarang, tak boleh lah, tak ada lagu tu. Tak ada. Kalau bini dia tetap bini. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tadi dalam ayat tadi. Ibu seseorang manusia ni sebenarnya hak melahirkan dia. Hak tu ibu. Jangan duk kata ibu kau bini tu. Janganlah tu. Bila dia melahirkan suami dia tidak melahirkan. Ibu-ibu ni hak melahirkan seseorang tu. Jadi hak kata lagu tu mengaruh. Mengaruh. Jadi lagu mana?
Kena pisah kok? Tidak jadi pisah. Itu perubahannya. Perubahan yang berlaku daripada zaman jahiliah, iaitu dengan seseorang itu zihar, dia tidak jadi pisah. Walaupun maksud asal zaman jahiliah maksud nak pisah, nak cerah, tapi Islam ni ubah, tidak jadi cerah. Jadi kena batalkan hak tu dengan kafarah. Bila bayar kafarah, boleh klik baiklah. Tidak dosa lah bersetubuh gapo. Kalau seseorang tu bersetubuh dalam masa tu, dia jadi berzina kok? Tak juga. Tapi dalam keadaan berdosa. Tidak termasuk dalam zina. Sebab dia syubhah dalam keadaan syubhat lah. Tidak termasuk dalam zina. Macam ada cerita tadi, sebelum dia bayar kafarah zihar tu, dia setubuh dengan bini dia, tapi salah besar, satu kesalahan, dosa besar. Jadi sebelum dia nak menyetubuhi bini dia tu, dia kena bayar kafarah. Itu caranya, selesai. Tak ada lah, tak jatuh tolak, tak gapo, selesai. Tujuannya supaya semula tak buat gurau dah, kecek-kecek dah gitu. Tak ramai dah. Tak boleh. Nak hapuskan cara jahiliah. Itu tujuan sebenarnya. Apa dikatakan anti alayya ka zahri, zihar. Jadi zihar ni kena kata belakang kau baru jadi. Ada. Dia kata anggota-anggota yang mana kiranya haram kepada dia nak tengok. Kalau seseorang perempuan tu haram dia nak tengok. Kalau dia kata sepok kaki, kaki tu tak haram. Kalau orang biasa pun nak tengok sepok tangan misalnya, sepok muka, itu tidak haram. Hak haram sepok perut. Perut tu kan kita tak boleh tengok. Perut orang perempuan, hak tidak mahram, tak boleh tengok. Betul, tak boleh tengok juga. Kita buat banding dengan benda-benda lagu tu, anggota-anggota tu dengan mahram kita. Jadilah zihar. Tidak semesti sebut belakang, tapi oleh kerana yang biasanya digunakan zaman jahiliah dulu belakang. Sebab apa? Di sini dia sebut wa innama khassa az-zahr bidzalik duna sa'iril a'dha li'annahu mahallur rukub ghaliban. Apa ia sebut belakang tu? Sebab belakang dia biasanya tempat naik. Kalau kita naik kuda, naik atas belakang, naik unta, naik atas belakang dia tu. Jadi orang lelaki pun begitu juga dengan isteri dia tu. Jadi hak tu hak ketara benar. Dia nak ayatnya, dia nak mengharamkan diri dia terhadap isteri dia tu serupa dengan ibu dia. Kalau seorang isteri, dia boleh bersetubuh atas belakang kau apa, biasalah, menggunakan dia, maksud dia. Kalau ibu boleh? Tak boleh. Orang-orang lain mahram boleh? Tak boleh. Jadi sebab dia sebut gini ni, orang jahiliah sebut gini asal. Tapi bukan maksud khusus dengan belakang. Kalau kata perut kau, dada kau, tetek kau, apa kau, supa, tak boleh kan? Benda tu kita tak boleh tengok. Kalau bukan mahram, tak boleh tengok. Jadi kita gunakan anggota-anggota tu, bandingkan, serupakan dengan mahram kita. Tak boleh. Apa yang sebut zihar? Zihar daripada zahar. Zahar tu mana belakang lah. Sebab tadi, sebab ni dia berkait dengan zaman jahiliah. Biasa mereka guna gitu. Jadi ditashbihkan, diserupakan isteri itu dengan belakang, li'annaha markubur rajul. Itulah kerana ia adalah dia dinaiki lelaki, suamilah maksudnya. Kalau seseorang tu kaitkan bukan dengan belakang, dengan perut kau misalnya, zihar kau tidak? Tadi kita kata zihar juga, tapi masih ada khilaf lagi. Tapi kalau kata belakang tu, sebab zaman jahiliah memang guna gitu. Kana ziharan, jadi zihar mengikut qaul azhar inda Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i. Di sisi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ini adalah qaul azhar. Qaul azhar. Qaul azhar ni kita tak boleh terjemah kata lebih zahir. Ada, tidak gitu.
Sebab tu kalau kita mengaji fiqh Syafi'i, dia ada perincian tu pula tu. Azhar gini, asah gini, masyhur gini. Dia tak serupa. Azhar ni kalau dalam istilah fiqh Syafi'i, sekurang-kurangnya kalau mengaji lah kitab Minhajul Talibin, dalam tu dia ada sebut dah. Minhajul Talibin Imam Nawawi tu, dalam tu dia ada sebut dah. Waktu kalau tengok syarah dia berpuluh-puluh syarah tu, banyaklah perinciannya. Tak apalah, hak asas dia je. Azhar ini ialah pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, yang mana khilafnya, yang ni lawannya, ada soal lagi mana pendapat dia, ada soal lagi pendapat dia, ia tak serupa dengan hak tu. Tapi hak khilaf tu, hak tak serupa dengan hak ni, kuat juga. Kuat juga dari segi mana? Dari segi hujah dia, dari segi dalil dia. Hak tu orang panggil azhar. Soal lagi, kalau pendapat Syafi'i, pendapat tu pendapat Imam Syafi'i dah. Lepas tu dia ada lawan dia, hak tak serupa dengan pendapat dia keluar tu. Hak dia juga. Hak tu tidak kuat. Kalau dalilnya tidak kuat, tu orang panggil masyhur. Bukan masyhur sahur. Dah, tak boleh pakai lagu tu. Ni istilah ni. Istilah fiqh. Fiqh satu mazhab ke satu mazhab dia tak serupa. Ada cara dia sendiri. Jadi hak ni dia kata azhar. Bila kata azhar, lawan dia. Lawan dia. Hak ni Imam Syafi'i kata zihar. Lawan dia tidak zihar lah. Itulah lawan dia nya. Hak Imam Syafi'i kata tidak zihar tu pun kuat juga dalil dia. Hak tu orang panggil azhar. Kalau hak lawan dia, pendapat dia hak salah itu tidak kuat dalil dia, orang tidak panggil azhar, orang panggil masyhur. Jangan kita kata, oh di pendapat masyhur jadi sahih lah dalam mazhab Syafi'i. Dah, bukan lagu tu. Masyhur tu maknanya pendapat Syafi'i juga, tapi khilafnya. Misalnya kita kata hak ni dia kata zihar. Lawan dia tu kalau dia kata tidak zihar, tidak kuat hak tu dalil. Hak tu orang panggil masyhur. Hak tu orang panggil masyhur. Supaya juga asah. Kalau kata hak ni dalam mazhab Syafi'i asahul aqwal. Jangan kita kata mengikut bahasa, tengok kamu tu tak selesai lah. Hak ni hak paling sahih. Bukan paling sahih. Hak tu pendapat ashab. Nak ayat pendapat ni bukan puncanya daripada Imam Syafi'i sendiri. Puncanya daripada anak buah dia, anak murid dia. Hak pendapat anak murid dia tu lawan bagi pendapat tu, hak tak serupa dengan pendapat tu, kuat juga dalil dia. Hak tu orang panggil asah. Selagi dia sahih. Dia panggil pendapat ini sahih. Bukan nak pendapat ni betul. Dah. Pendapat ni sahih maksudnya ialah ada selagi pendapat ashab Syafi'i. Yang ni anak murid Syafi'i, hak besar-besar. Anak murid dia macam Rabi', macam Za'farani, dan macam-macam lagi anak murid dia tu, Buaiti, Kogapo. Kalau lawan dia tu tidak kuat, lawan dia tu, dia bagi satu pendapat hak bercanggah dengan pendapat tu, hak tak serupa, lawan dengan pendapat tu, kalau tidak kuat dalilnya, orang panggil sahih. Tu sahih. Dia kena mengaji juga. Kalau tidak, ni misalnya Jepun zihar mengikut Al-Azhar, apa makna? Bukan Al-Azhar tu hak lebih nyata. Tidak lagu tu, ini istilah. Kalau dalam fiqh Syafi'i ada istilah dia sendiri. Kalau dalam fiqh Hanafi ada cara dia, istilah dia. Jadi makna ada dua di sini ni. Pendapat Imam Syafi'i. Satu kata zihar kalau dia bandingkan dengan perut, bukan dengan belakang, dengan perut misalnya. Satu pendapat kata zihar, jadi zihar. Hak ni kuat juga. Satu lagi hak lawan dia tidak zihar. Mana ni? Kalau kata perut tidak zihar, hak tu pun dalil dia kuat juga. Dalil dia kuat juga. Gitu. Ni makna dia. Makna di sini ada dua pendapat Syafi'i. Khilaf juga ulama. Kalau seseorang itu tidak menentukan ibu, dia tidak sebut ibu, engkau kepadaku seperti adik-beradik perempuan, misalnya dia kata kazahri ukhti masalan. Kalau mengikut pendapat Syafi'i dalam qaul qadimnya, la yakunu ziharan, tidak zihar. Ni perincian dah lah. Hak tadi kita ayat tu secara kasar, secara kasar. Hak ni perincian, tidak jadi zihar. Kalau kata serupa dengan adik-beradik, adik-beradik kita tu mahram juga,
Bal yakhtassu bil bahkan dia zihar-zihar khusus dengan mak, khusus dengan mak, sebagaimana hak tersebut dalam Quran lah. Begitu juga yang tersebut dalam hadis Khawlah, yang mana suami dia tu melakukan zihar terhadap dia atau menzihar dia. Wa qala fil jadid, dalam qaul jadid Imam Syafi'i, dia kata yakunu ziharan, jadi zihar juga. Kalau kata serupa dengan adik-beradik pun, tidak khusus dengan ibu saja, jadi zihar juga kalau kata adik-beradik pun. Dalam qaul jadid. Itulah. Wa an Malik, kalau Malik, pendapat Malik, dia kata zihar juga atau adik-beradik pun, zihar juga. Inilah pendapat jumhur ulama. Inilah pendapat jumhur ulama. Lepas tu dia sebut pula, ulama khilaf pula tentang orang yang haramnya itu tidak muabbad. Fi man lam tahrum ala ta'bid, ala ta'bid, tidak haram selama-lama. Syafi'i kata tidak jadi zihar. Mu bagiku serupa dengan adik-beradikmu. Dia, bini dia, ni bini dia, kita katalah ni bini dia, bini adik-beradik bini dia, puan juga, tina juga. Dia pun kata, mu bagiku, kepadaku, pada pandanganku, serupa dengan adik kamu. Kan adik dia tu, kalau kita menikah dengan seseorang perempuan, kita tak boleh nikah dengan dia kan dalam masa yang sama, haram. Tapi haram ni muabbad ke tidak? Selama-lama ke? Tak. Tidak selama-lamanya. Itu orang panggil hak haram tidak muabbad itu. Hak tidak selama-lamanya. Selagi hak ni, hak A ni jadi bini dia. Kalau hak A ni dia cerah ke, mati ke, boleh nikah dengan. Hak tak bolehnya jamu sekali. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Itulah dalam Quran sebut. Tak boleh himpun kedua beradik dalam satu rasa. Tak, haram. Tapi haram tu haram muabbad kau orang panggil. Haram sokmo selama-lama. Tak. Kalau orang hak tidak haram muabbad ni lagu mana? Syafi'i kata tidak zihar. Kalau dia kata mu bagi aku serupa dengan adik-adikmu, adik-adikmu hak puan, jadi zihar kata tidak. Itu mengikut Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Dia panggil dua riwayat, dua pendapat lah kita kata. Ada hak kata zihar, ada hak kata tidak zihar. Dua pendapat. Kalau seseorang itu kata mu kepadaku serupa ayah aku, dia kata ke bini dia, jadi ayah dia tu haram kau. Ayah dia tu haram kau. Memang bila boleh nikah dengan ayah? Tak boleh nikah dengan ekspor dengan mak. Tak boleh nikah. Falaysa bi zihar 'inda al-jumhur, tidak jadi zihar mengikut jumhur ulama. Tapi ada satu riwayat Imam Ahmad yang kata jadi zihar juga. Sebab maksud sebenar kata gitu gini mana orang hak haram. Haram mana kita gauli dengan dia tu nak memuaskan nafsu, haram. Termasuklah ayah. Jadi serupa dengan orang-orang lain hak haram diwati, haram disetubuhi, termasuk binatang. Mu bagiku serupa lembu tu. Apa boleh kau setubuh dengan lembu? Tak boleh, haram. Jadi zihar juga kata dia. Tapi itu bukan pendapat jumhur. Bukan pendapat jumhur. Jadi zihar juga. Gitulah lebih kurang. Jadi syarat nak jadi ni zihar ni, kalau perempuan yang zihar tu syarat dia kena bini kita. Kalau dia zihar bini orang tak jadi apa? Dia tu kepada saya serupa dengan tak ada apa, hampa saja. Kecek mengarut orang panggil tubik, tak tentu pasar, tak tentu kalu, ikut sera. Dia kena isteri. Dan hak jong ngata tu pula dia kena suami. Suami tu pula suami yang ahlul kafarah orang panggil.
Ahlul kafarah makna kalau dia buat salah benda lagu ni dia kena kafarah. Ada juga suami yang tidak kena, bukan ahlul kafarah. Dia kena lagu tu. Ahlul kafarah ni lagu mana? Supaya orang kafir zimmi. Dia tidak ahlul kafarah. Tak kena, bukan dia kafir. Hak ni hukum orang Islam ni. So kafarah kau tu ni boleh hilang dosa. Orang kafir tak ada kena-kena. Kafir zimmi sekalipun tak kena-kena. Kanak-kanak kalau katakanlah budak nikah, tak boleh, tak jadi. Ataupun hak gila, tak jadi juga, tidak ahli kafarah. Dia kena ni baru kena kafarah, dia kena suami dan ahli kafarah baru jadi. Jadi ceritanya sebab turun ayat ni di zihar tadi, ialah Khawlah binti Tha'labah ni, dia ni orang perempuan yang jenis tubuh lah, jenis sihat orang kata, jenis sihat. Kalau tu kan tidak menarik mana, ni tubuh berisi molek, kata jasimah ni berisi molek tubuh dia. Tiba-tiba suami dia tu tengok dia duduk tengah mayat, tengah sujud. Pelik-pelik berlaku, tengah sujud. Dia pun tengok punggung isteri dia. Isteri dia tu, lepas bini dia sudah semaya, dia pun naklah ke bini dia. Bini dia tak say apa lagu tu, jauh ada semaya pun ada perasaan no. Makna kira-kira gitulah. Dia nak semacam dia ni imra'an fihi sur'ah walamam. Dia ni jenis tak boleh sekat, jenis tak boleh sekat, tak boleh sekat angin. Dan lamam ada masalah sikit, ada masalah mental lamam itu. Setengah ulama kata lamam itu bukan masalah mental, nafsu kuat laju, tak boleh nak kawal. Tu cerita dia. Kalau sekat-sekat tak boleh, naik angin. Gitu lamam itu. Dah bini dia tak boleh, dia kata lalu lah. Dia kata kepada bini dia, anti alayya ka zahri ummi, mu kepadaku serupa dengan mu aku. Maksudnya saki-baki hak jahiliah tu ada lagi kan? Itu salah satu cara cegah lah, cara cegah. Ataupun dah tak ada dah cara cegah lagu tu, Nabi tak boleh lah kata lagu ni, tak boleh lah, tidak berlaku dah cegah. Kalau dia niat cegah, memang jatuh lah, talak. Setengah ulama kata, kebanyakan ulama lah kata ini talak ba'in. Talak ba'in ni putus lah, tak boleh nak rujuk. Kalau nak semula boleh nikah semula. Setengah ulama kata dia jatuh ba'in, bainunah kubra. Tolak tiga, semua tolak tiga. Tak boleh halal bini dia ni kecuali dia kena nikah dengan orang lain. Ada juga pendapat tu. Jadi ada beberapa pendapat lah, tak apalah waktu tu. Lepas tu dia pun menyesal. Dia menyesal. Jadi ilak dan zihar ini termasuk dalam cara tolak zaman jahiliyah. Faqala laha, Nabi SAW pun kata kepada dia, aku fikir tak ada lain dah, haram dah, tak boleh dah dengan suami kamu. Faqala laha, ma azunnu illa qad. Faqala laha, suami dia itulah kata, aku fikir mu ni tak boleh dah ni aku ni. Dia nyesal, dia dah ingat khabar molek. Yang isteri dia tu pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, suami saya Aus bin As-Samit itu nikah dengan saya. Saya ni muda, comel lagi masa tu, kaya lagi, ada anak beranak lagi. Habis makan dia harta saya, kata dia. Dah lah harta tu, muda saya pun habis lenyap dah, kata dia. Duduk dengan dia, dan keluarga pun pisah dia, habis jauh, duduk rata dah lah, tidak duduk sekali dah. Bila saya sudah tua, dia zihar pula terhadap saya. Tapi dia nyesal ke mana-mana pun. Lepas tu lagu mana, bolehkah saya duduk sekali lagi dengan dia? Untuk meneruskan hidup ni bolehkah? Rasulullah SAW kata, tak boleh dah, haram dah engkau kepadanya, haram dah engkau kepadanya. Dia pun kata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang menurunkan kitab kepadamu,
menurunkan Quran kepadamu. Dia tak ada sebut pun talak. Dia tak sebut talak. Dia kata dia tu ayah kepada anak-anak saya, kata dia. Pula dah ni. Dan orang yang paling saya lah, lagu-lagu tu pun paling saya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh haram dah ni kepada dia, tak boleh. Faqalat ashku ila Allah faqati wa wahdati. Kalau lagu tu kat saya nak mengadu hak pada Tuhan lah, tentang kemiskinan saya dan keseorangan saya. Tak ada dah ada beranak, kalau tak ada pun dengan dia ni lah, anak-anak dengan dia. Lama dah saya duduk bersama dengan dia, perut saya pun jadi bucik dah. Dia muka beranak lama ke dia lah. Beranak ke dia lah. Jadi apa ni, gelenda dah perutnya pun. Dia buat tadi dia lah, beranak ke anak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, saya fikir, saya nampak ada dah ni awak ni untuk dia, tapi tak ada perintah daripada Allah kepada saya berhubung dengan kau ni. Tak ada perintah, ni pendapat baru. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni pendapat baru, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada lagi. Dia pun minta juga mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar boleh kelip baik lah. Kalau tak boleh kelip baik kan susah lah, susah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh, dia jerit tepik lah. Hak puan ni kaulah ni tepik. Wa qalat ashku ila Allah faqati wa shiddata hali. Dia kata aku akan mengadulah kepada Tuhan tentang sesak aku. Lepas tu sorai pula aku, diteruk keadaan aku ni. Allahumma anzil ala nabiyyik, ya Allah turunkanlah sesuatu kepada nabimu. Inilah zihar yang pertama dalam Islam. Yang pertama dalam Islam hukumnya. Hak sebelum pada tu tahu dah zaman jahiliah, makna cegah lah. Makna cegah. Allah SWT pun menurunkan ayat yang kita baca tadi, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha tadi, beberapa ayat tadi. Lepas tu Nabi SAW berkata ke dia, panggil suamimu mari. Panggil suamimu mari. Dia pun marilah suami dia. Nabi SAW pun baca ayat tu depan dia. Qad sami'a Allah tadi. Baca beberapa ayat. Lepas tu Nabi SAW pun tanya dia, boleh merdeka seorang hamba kau? Dia pun kata, kalau lagu tu habis licin harta, kata dia. Habis licin harta, kata dia. Sebab hamba-hamba ni mahal harganya, kena beli, kena merdeka. Saya pula sesak, tak ada pitih. Rasulullah SAW kata, boleh puasa kau 2 bulan betul-betul? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni kalau tak makan 3 kali sehari, kata dia, kalau tak makan 3 kali sehari, jadi kabur mata ni penglihatan, tak jelas mata. Jadi saya takut jadi pesal, kata dia. Saya takut jadi pesal. Lepas tu Nabi SAW pun tanya dia, boleh kau beri makan kepada 60 orang miskin, supaya sebut dalam Quran tadi lah. Dia kata tak boleh, kata dia. Demi Allah, kata tak boleh, kecuali kalau kamu bantu saya lah, kata dia. Kalau bantu saya untuk menyelesaikan kafarah ni, boleh lah wahai Rasulullah. Sikit-sikit boleh lah, nak sepenuhnya tu tak boleh. Rasulullah SAW kata, kalau begitu saya bantu. 15 gantang saya bantu, beri tu. Lepas pada tu selesai lah masalah dia. Jadi kelip baik lah suami isteri itu, kelip baik. Itulah ceritanya. Hak ni hak sebut dalam syarah Badlul Majhud, hak sebut dalam syarah. Tak apalah, kita baca sikit hadis ni. Hak ni cerita orang lain, hak tadi khaulah, hak ni cerita orang lain, iaitu tak apalah, Muhammad bin Amr bin Atha Ibnul Ala kata, ini berkenaan dengan apa ni, nasab, keturunan perawi ni. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha, kata Ibnul Ala bin Alqamah bin Ayyash,
Bukan bin Alqamah bin Ayyash tu, Ibnul Ala tu bin Alqamah bin Ayyash, bukan. Ibnu Alqamah bin Ayyash ni atau Ibni ni bukan sifat kepada Ibnul Ala, tapi sifat kepada Atha, sifat kepada Atha. Gitu. Maknanya Muhammad bin Amr bin Atha bin Alqamah bin Ayyash. Siapa dia kata gitu? Ibnul Ala. Siapa Ibnul Ala ni? Salah seorang tok guru Imam Abu Daud. Sebab Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada dua orang tok guru dia. Cuba perhati. Haddatsana Uthman bin Abi Syaibah. Asal. Wa Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala. Imam Abu Daud nak royaknya kedua-dua ni kalau nak kiranya Uthman bin Abi Syaibah dia berhenti setakat Atha tu je. Tapi kalau riwayat Muhammad bin Ala, Ibnul Ala tu lah, dia ada tambah lagi lepas pada Atha tu. Atha bin Alqamah bin Ayyash. Tu silsilah dia, silsilah keturunan dia, tak berhenti setakat Atha tu kalau mengikut riwayat Ibnul Ala. So Sulaiman bin Yasar, ambil daripada Sulaiman bin Yasar daripada Salamah bin Sakhr. Qala Ibnul Ala, sekali lagi dia Al-Bayadi, Salamah bin Sakhr Al-Bayadi. Jadi ada tambah Al-Bayadi ni sebagai sifat kepada Salamah ni hanya dalam riwayat Ibnul Ala, bukan dalam riwayat Uthman bin Abi Syaibah. Dalam riwayat Uthman bin Abi Syaibah tak ada tu. Dia nak ayat beza riwayat tu guru dia tu. Asli ni ada beza. Hak ni saja je ayat lagu ni. Hak seorang lagi tak ayat. Begitu umur dah. Rapi lah tu orang panggil tu, kemah. Kemah, teliti, amanah. Hak ni ayat dia tidak mengelirukan, tidak kata kedua-dua tu ayat dah. Ibnul Ala tu seorang. Jadi ceritanya saya ni seorang tak serupa dengan orang lain. Kalau dengan orang tino kak, dengan bini kak, nak mana? Kalau kira-kiranya berdasarkan dia cerita ni, kalau subuh sampai ke pagi, masuk subuh tak khabar lagi. Ni ada juga orang lagu tu. Ada juga. Sesak tu setara tu makan tak cukup, tu lapar tu setara tu. Dia kata saya menyetubuhi isteri saya tak serupa dengan orang lain. Jadi bimbanglah kalau masuk bulan puasa ni. Kalau masuk bulan puasa ni bukan tak khabar dah. Tak khabar, dia terus duduk setubuh lagi lepas masuk subuh. Kena puasa kan lagu mana? Muka kena puasa kan? Kena berhenti, tak boleh berhenti. Jadi penyakit. Jadi nak mengelak daripada keadaan tu berlaku, dia takut benda tak molek, muka tak boleh bulan puasa kan? Kalau bulan puasa bertubuh jadi kena bayar kafarah juga. Kena bayar kafarah juga. Takut tu. Dia pun kalau tidak dia boleh sampai ke pagi. Mabuknya, kemaruknya orang kata. Ada betul. Tak ada dua kerja lain. Kita kata tajuk apa tak tahu mana. Kira ni. Kira ni. Jadi untuk mengelak daripada keadaan itu saya zihar. Zihar ni buat sementara maksud dia. Bukan untuk semua. Untuk boleh puasa saja. Mu kepada aku supaya mu aku. Mana haram? Kalau mu tak boleh lah. Mana boleh? Haram. Mana tak sah sekat boleh puasa saja. Nak jaga. Siapa habis bulan puasa lah. Jadi mengikut setengah-setengah ulamanya, zihar muaqqad orang panggil. Ada mengikut Imam Ahmad. Tapi mengikut jumhur ulama tak ada zihar ni. Apa ni sementara ni untuk sebulan kau apa tak ada. Zihar ni rupa. Untuk selama-lamanya lah kiranya. Jadi tiba-tiba dalam bulan puasa ni dia duk khidmat kepada saya, duk tolong saya apa-apa. Tiba-tiba terdedah sedikit daripada anggotanya kepada saya. Nyenapa? Apa lagi? Tak boleh nak dah, tak boleh nak tahan dah lah. Tekan lah. Ni penyakit ni. Ada juga orang lelaki hak lagu tu. Ada juga orang puas hak suka lagu tu. Ada juga hak tidak. Tu tak tahulah cerita benda cerita sulit.
sulit seseorang tu. Apa lagi kata dia? Tekan tepak pagi. Jadi bila pagi dia nyesal, Allah, aku nyezihar dah, kira-kira je. Tiba-tiba jadi juga pergi royak kan, keluarga dia lah, kaum dia royak, lagu mana minta pendapat ke apa, kita pakat pergi jumpa dengan Rasulullah sekali dengan aku. Tak segi pula kau takut lama kata orang ayak pula kan, ganda-ganda berat. Jadi tak stay, dia pergi sore, dia pergi sore. Dia pergi sore, Nabi SAW rayak, dia rayak. Lepas tu Nabi SAW kata, mu buat gitu, mu buat gitu Salamah. Dia kata, ya saya buat gitu, saya buat gitu. 2 kali dia sebut. Saya sabar ni, kata dia. Terima apa saja hukumnya, kalau kena atas saya terima. Lepas tu hukumlah mengikut apa yang Allah SWT tunjuk pada kamu terhadap saya ni, ikut. Jangan sahabat ni, dia lagu-lagu tu pun dia ada anak boleh nampaklah tu. Nabi SAW pun kata, merdekakan hamba. Dia pun sebut kita terima tadi. Tak ada, kata dia. Kalau ada ni, kata dia, tekuk ni. Tekuk ni. Tekuk dia sendiri, dia tepuk atas belakang tekuk dia. Ni tekuk ni ada, tak ada dah lain. Kalau lagu tu puasa 2 bulan betul-betul lah. Dia pun kata, saya jadi gini ni pun buat tak puasa lah. Nabi SAW kata, bukan ada 3 pilihan kan dalam ayat tu kan. Kalau tak mampu gini dia berturutan. Hadis ni pun lagu tu je, super. Jadi berdasarkan Quran itulah, beri makanlah 1 wasak tamar bagi di antara 60 orang miskin. Bagi dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan kau membawa kebenaran, kami ni bermalam dalam keadaan perut kosong, tak ada makan dah. Setara tu ni bolehlah kita tahu sekarang ni dah, tidak semesti makan vitamin gotu, makan Viagra, gotu ni tak ada pengaruh. Kalau orang kuat sungguh dia ni, tak ada, tak cukup makan begitu. Kalau cukup makan tahu tak tahu. Lepas tu Nabi SAW kata, kalau lagu tu pergilah jumpa dengan pegawai lah, pegawai hak urus bahagian harta zakat ni, puak-puak Bani Zuraik tu, biar dia berilah sebanyak tu kepada kamu. Lepas tu kamu berilah kepada orang miskin 1 wasak tamar, dan kamu pun dengan anak-anak pun makan lah juga, tak apa. Mana baki-baki lagi tu kamu ambil kamu. Saya pun balik, dia pun kata, kau dia takut, puak-puakmu tak segi, kata dia. Sepik, kata dia, sepik. Kalau ikut pendapat kamu dah sekobur, aku pergi jumpa dengan Nabi, aku dapati keluasan, dah sekebaik, dia bui pula ada. Situ dah nampak beza tu kan. Nabi SAW, sifat Nabi, sifat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW lagu mana, macam-macam kok dia jumpa. Tapi dia menyelesaikan masalah, menenangkan orang, bukan meresahkan orang. Dia suruh saya ambil lah, mana zakat kamu, pokok kamu ni, mana bui. Bayadah ini satu pecahan lah daripada kabilah Bani Zuraik ni, daripada kabilah Bani Zuraik. Mana gitulah. Jadi 1 wasak itu muat 60 gantang. Kira-kiranya setiap orang miskin itu diberi segantan lah, kira-kiranya. Itulah kira-kira hak paling ringannya, hak paling ringan. Kalau nak kira hak puasa gapot, perincian dia tu panjang lah. Buat masalah dia tak ada lagi, kita kira semula.
Jadi masalahnya kalau puasa tu, kalau kata selak sehari, tak boleh dah, kena start mula. Cakap. Lepas tu tak boleh setubuh, tak boleh kapur dalam masa tu, tak boleh. Mana 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut tu tak boleh. Tak boleh kata seminggu berhenti, seminggu pula, tak boleh. Terus. Terus 2 bulan berturut-turut. Kecuali lah, ni dari segi fiqh lah, dari segi hukum, kecuali lah kalau kebetulan dia ada start 2 bulan tu kena raya ke, mana haram puasa, tu lain. Tu tak apa. Kalau tidak sabit tu, kena dah kata 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut lah. 2 bulan berturut-turut. Nampaknya kita tak ada masa ni. Kena sambung semula. Ni pun kalau nak kira tak ada habis bincang ni, kena sambung semula lah. Hajar lagi. Wallahu a'lam.